Mulakan kuliah pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Sab'ul Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Marilah sama-sama kita melapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat yang begitu banyak, yang jika kita hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita tidak terhitung. Marilah kita menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya, mengikut segala suruhannya, meninggal segala larangannya, yakin dan percaya terhadap utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sebagai utusan yang membawa Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meyakini segala-galanya dan menjadikan perkara-perkara tersebut adalah keutamaan dalam kehidupan kita. Kerana keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, yakin dan percaya kepada Al-Quran adalah asas dalam usul agama, asas dalam agama. Ketiga ini kalau diabaikan, maka akan rosaklah keyakinan, i'tiqad, akidah seseorang Muslim, gugur apabila kita tidak yakin kepada tiga perkara asas yang disebut sebentar tadi. Kita juga mestilah bersikap sebagai seorang hamba Allah, hamba Allah yang dijadikan oleh Allah untuk mentaati, untuk melaksanakan tuntutannya di dunia yang sementara ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan hidup di dunia ini untuk mendapat kesenangan, kemewahan semata-mata, tetapi mestilah matlamat akhir dunia itu ialah akhirat. Wal akhirata wal ula. Akhirat itu adalah lebih utama. Jadi kalau ini menjadi kesedaran ataupun satu prinsip dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami daripada api neraka. Oleh itu, sebagai hamba Allah, sebagai Muslim, kita mesti merasa hebat, kita mesti merasa mulia, kita mesti merasa
kita ini Allah sudah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak kepada kita, dan kelebihan itu tak mungkin dapat kita balas kalau kita tidak sedar bahawa kita ini adalah makhluknya. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, walaupun seorang sahabat yang bengis, yang banyak menyumbang kepada agama Islam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila disebut soal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab di saat akhirnya menolak keduniaan itu atas alasan bahawa kemuliaan dirinya bukan terletak kepada kemuliaan dunia yang diberi iktiraf oleh manusia, iaitu peristiwa yang berlaku ketika Umar bin Khattab membuka Palestin, kemenangan umat Islam dalam perang salib Salahuddin Al-Ayyubi. Umar bin Khattab adalah salah seorang daripada khalifah yang diberikan power, kebenaran untuk membuka Fathu Baitul Maqdis. Sahabat Rasulullah, para sahabat tabi'in meminta ataupun memberi pandangan, wahai Amirul Mukminin, kamu sebagai seorang pemimpin, pakailah pakaian yang hebat untuk meraihkan kejayaan umat Islam membuka Palestin. Ini dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar bin Khattab menjawab, aku tidak mahu kepada pengiktirapan kemuliaan yang diberikan oleh manusia, kerana Allah tidak melihat semua itu. Allah tidak melihat kepada zahir manusia. Mana para sahabat suruh Umar bin Khattab ni pakai hebat-hebat, sebab apa, pemimpin kerajaan kufar pada masa itu, kafir, tentera salib, mereka hebat-hebat. Kalau pemimpin tu tengoklah pakaian mereka, kan, dengan berbagai-bagai apa bentuk pakaian berlapis dengan hiasan-hiasan yang mahal-mahal, khususnya kerajaan Rom dan Parsi dulu kita lihat semuanya hebat-hebat. Tapi Umar bin Khattab tidak mahu, sebab ini adalah bukan kemuliaan yang aku cari. Ini dilafazkan oleh beliau seperti mana ucapan yang sering disebut oleh para ulama, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ialah satu kaum yang Allah berikan kemuliaan ini kerana adanya Islam dalam jiwa kita, kerana kita menganut agama Islam, kerana kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Ini yang kita rasa, kalau ada sekelumit daripada sifat ataupun perasaan yang ada pada Amirul Mukminin ini, insya-Allah kita akan selamat. Sebab dunia ni, kalau kemuliaan yang diiktiraf oleh dunia, oleh manusia, dia tidak akan kekal ke akhirat. Hanya di dunia lah sahaja, di dunia sahaja. Bila masuk akhirat, bukan itu yang diiktiraf. Namun ini bukan bermaksud kita menolak keduniaan. Tuan-tuan, jangan kata pula nanti Islam ni menolak kekayaan, harta benda, kemewahan. Tapi kekayaan, kemewahan, kemendaan ini mestilah diasaskan atas Islam, barulah kemuliaan itu kekal. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah dinasihatkan, diberi pandangan oleh para sahabat supaya mengambil kehebatan dunia ini, menggunakan kehebatan dunia ini untuk kepentingan agama. Contohnya dalam pembukaan Mekah, Fathu Mekah. Tentu kalau baca sejarah, pembukaan Mekah ni ialah saat kejayaan umat Islam yang hebat setelah perancangan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 10 tahun, bukan sekejap, lama, 10 tahun. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian kembali balik ke Mekah, kejayaan Fathul Mekah adalah kau nak semayang, minta semayang sebelah tepi sikit belah kalau ni, boleh minta tepi ni, jom begini,
Yuk, ni. So dia tepi sikit. Sebelah tepi sikit. Yuk. Nah, tepi sikit. Saya gegas. Ni. Tepi sebelah tepi sikit bergalan ni. Sebab nanti ganggu ni nampak depan menghadap orang mengajar. Sebelah tepi. Okey. Yuk. Tak apa. Jadi apa pembukaan Mekah ni tuan-tuan, Rasulullah berjaya membuka Mekah ini setelah usaha yang Rasulullah SAW jalankan 10 tahun. Berhijrah ke Madinah, berjuang, mengatur strategi, membuat bai'ah ataupun angkat setia bersama-sama orang-orang Islam di Mekah, membentras kejahatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh orang kafir secara dalam peperangan untuk menaikkan agama Islam. Dan apabila sampai masa Fathul Mekah, bagaimana Rasulullah masuk Mekah itu dengan keadaan selamat, tak ada berlaku tumpah darah kan. Orang semua dah sokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling strategik yang terakhir ialah perjanjian Hudaibiyah yang banyak membantu umat Islam dengan orang-orang kafir di Mekah. Masuk aminin dalam ayat Quran tu, kalau Ustaz ingat Hafiz apa, masuk Mekah tu dengan keadaan aman, tak ada tumpah darah. Jadi apabila masuk di Mekah, banyak kabilah, ketua-ketua kabilah akan menemui Rasulullah menyatakan sokongan mereka memeluk agama Islam. Jadi para sahabat beri pandangan ataupun bukanlah menegur, memberi pandangan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak Rasulullah memakai pakaian yang hebat sikit kan, hebat sikit, suruh pakai pakaian yang hebat-hebat, nampak gah apabila sebab tetamu nak mari ya. Dan Rasulullah menerima pandangan bahawa beliau mengarahkan para sahabat membeli pakaian yang hebat, sutera kapas yang terbaik, 400 dirham dalam sirah tu menyebut, memberikan 400 dirham, suruh beli pakaian yang hebat-hebat untuk dipakai oleh Rasulullah untuk menyambut tetamu yang datangnya untuk meraihkan kehadiran Rasulullah ke Mekah dan mengiktiraf Islam itu adalah agama ataupun mereka menyerah diri kepada Islam. Maksud saya, tadi kalau Umar bin Khattab itu dia menolak dunia kerana dia masih lagi merasa dia amat kurang pengorbanan dia terhadap agamanya. Dia tak berani nak ambil agama ni hebat-hebat sangat dan dia lebih zuhud. Tapi Rasulullah menerima pandangan ni sebab nak mengangkat martabat Islam, imej agama Islam di mata orang bukan Islam. Pakai hebat-hebat. Itu tujuannya kita nak menaikkan agama Islam juga. Jadi tidak bercanggah tuan-tuan ya. Kalau saya sebut tadi Umar bin Khattab menolak pakaian yang hebat-hebat, sebaliknya Rasulullah pula dalam pembukaan Mekah menerima pandangan para sahabat supaya pakai pakaian yang hebat ketika menerima tetamu. Jadi kita pun dalam kehidupan kita, contohnya dalam melakukan solat ini pun, itu yang kita suruh pakai elok-elok kan, elok-elok, pakai bersih yang pertama, tetapi pakai yang elok-elok, pakai serban elok, pakai baju kemas, pakai jaket macam saya ni, pakai baju elok kan. Nak pergi sembahyang bukan ala qadar sambil lalu. Sembahyang ni bukan kita boleh buat sambil lalu ataupun sambilan. Dia adalah utama dalam kehidupan kita. Semua benda yang lain mesti kita tinggalkan dalam melakukan pengabdian kepada diri, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat yang selalu dibaca oleh imam dalam surah Al-Jumu'ah no. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' ya. Tinggal semua urusan dunia, jual beli, bisnes, tinggal. Sebab nak tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah kita utamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah hari ini, tajuk kita pun dah pendek ya. Hari ini hadis, saya nak habiskan hadis yang pendek mengenai nasihat ini ya. Semoga kita dapat kembali kepada fitrah kita sebagai insan yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita mula lahir ya.
sebelum mula lahir. Lebih-lebih lagi kita sekarang baru masuk tahun baru. Tuan-tuan perasan ataupun tak perasan, kita dah masuk pada tahun baru Hijriah. Kadang-kadang kita lebih perasan tahun baru Masihi. Awal tahun Masihi ni, bukan main macam-macam buat jamuan lah, buat apa, sambutan bukan main tu, bukanlah kita nak ni. Tapi kalau tahun Islam tuan-tuan sambut pun apa salahnya memperingati sambutan awal Muharram ataupun awal tahun Hijrah 1442. Dan kita baru saja menyambut hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan dengan Hijrah boleh kita kaitkan secara Islamik, iaitu dengan kita mengaitkan kebebasan kita dari sudut akidah, dari sudut ibadah kita, dari sudut kemasyarakatan kita. Mestilah kita kaitkan dengan kebebasan yang abadi yang mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis berkaitan dengan nasihat, kita berkaitan dengan nasihat hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok tajuk ataupun perbincangan yang ketiga ini, iaitu nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam teks hadis yang berbunyi, ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi. Lillah dah saya huraikan, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, bagi Al-Quran. Apa nasihat-nasihat yang perlu kita ingatkan pada diri kita, pada orang lain, tentang Allah, tentang Al-Quran. Dan yang ketiga ini ialah tentang Rasulullah. Jadi saya bawa tuan-tuan dengan sirah, cerita sejarah Rasulullah itu, maknanya sebagai apa-apa hal dalam kehidupan kita, hendaklah kita kembali kepada contoh yang terbaik, qudwah hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara baik yang ditunjukkan oleh orang-orang lain. Bukan kita tak boleh mencontohi orang yang selain daripada Rasulullah jika benda itu baik, tetapi yang utamanya mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rujuk dalam mengikut ataupun mencontohinya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa rasuluh. Sesungguhnya contoh yang terbaik adalah hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi perkara yang dilakukan dengan cara membenarkan risalahnya. Yang pertama, tuan-tuan mestilah yakin, membenarkan, at-tasdiq biqalbi, yakin dalam hati bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Allah, adalah kesinambungan daripada risalah para nabi-nabi yang terdahulu. Mengimani semua yang dibawa olehnya. Jadi selain daripada Rasulullah, kita kena tahu bahawa para nabi ini ramai lagi yang Allah utuskan sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ialah khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir, penyudah nabi, dan merangkumi syariatnya, merangkumi syariat semua nabi-nabi yang sebelum ni. Ada perbezaan, ada penambahan, tetapi yang paling terbaik dan yang sudah diakui boleh dilakukan oleh manusia ialah syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani semua yang dibawanya. Yang dibawa oleh Rasulullah ialah Al-Quran. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah dirinya, ataupun dirinya contohnya, perbuatannya, perkataannya, pergerakannya, malah diamnya sendiri adalah menjadi contoh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan kita kata hadis, hadis, perbuatan, perkataan, gerak-geri ini ada dalam hadis. Kalau perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah, kita panggil apa, sunnah perjalanan hidup. Ada juga satu dalam hadis ini dia panggil asar. Asar ni adalah kesan-kesan yang disebut ataupun yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in selepas kematian Rasulullah.
ada benda-benda yang mereka dapat maklumat, tetapi disampaikan oleh para tabi'in, maka itu dipanggil asar, kesan. Sebab tu ada 2-3 kalimah dalam hadis ni. Kalau belajar ulum hadis, dia ada sunnah, dia ada athar, ada satu lagi apa lagi, ada 3-4 kalimah berkaitan dengan apa yang ditinggal, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kita kena yakin apa yang dibawa sama ada Al-Quran. Asasnya adalah Al-Quran. Al-Quran tu wahyu Allah. Al-Quran tu bukan dicipta oleh Rasulullah, bukan apa ayat-ayat yang dikarang oleh manusia, tetapi ialah wahyu daripada Allah. Bila wahyu daripada Allah, no komen lah, tak boleh komen apa-apa. Sebut je Al-Quran nas qat'i ataupun dalil yang putus. Tapi walaupun dalil yang putus, perbincangan dibolehkan kan. Perbincangan dalam soal-soal penjelasan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hukum hakam itu boleh dibincangkan oleh orang-orang yang berautoriti, merujuk kepada para ulama, ijma' ulama, qiyas. Ini semua selepas daripada Al-Quran nanti. Dengan mencintai Rasulullah, tadi kita yakin, percaya, kemudian terima semua apa yang dibawa, kemudian mencintai dan mentaatinya. Dengan mencintai Rasulullah, maka secara automatik mencintai Allah, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu. Jadi yang mana dulu? Kita yakin kepada Allah dulu kan, yakin kepada Rasulullah dulu? Mestilah kita kata kita beriman dengan Allah dulu. Orang yang beriman dengan Allah, apabila imannya kental, keyakinannya dengan Allah tidak berbelah bagi, nescaya dia akan menerima kehadiran Rasulullah ataupun utusan Allah ini dengan sepenuhnya. Tetapi kadang-kadang lama kelamaan kita ni kadang-kadang dia makin berkurangan iman kita, keyakinan kita ni yazid wa yanqus. Ulama mengatakan iman al-mu'minun yazid wa yanqus. Iman orang Islam ni ada kala naik, ada kala kurang. Kadang-kadang dia yakin sepenuhnya, kadang-kadang dia menurun. Sebab itu dia kena diperbaharui selagi dia tidak kufur dengan Allah, dia perkuatkan keyakinannya kepada Rasulullah, maka akan menambahkan keyakinannya kepada Allah. Itulah maksudnya ayat Al-Quran ni. Kalau kita cinta kepada Allah, kita kasih kepada Rasulullah. Apabila kita kasih kepada Rasulullah, nescaya kita akan yakin kepada Allah. Bukanlah maksudnya keyakinan kepada Allah itu nombor 2. Mestilah keimanan, i'tiqad itu letak nombor 1 juga. Demikian juga melalui ketaatan Rasulullah secara otomatik akan mencintai Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Siapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya telah taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, nescaya mentaati Allah. Ini kita punya keyakinan yang pertama. Jadi nasihat Rasulullah ketika baginda wafat, ini ada sedikit pengajaran. Selain dilakukan dengan berbagai perkara di atas, ia juga dilakukan dengan jalan mempelajari sirah Rasulullah. Sirah Rasulullah dalam sejarah, kita kena wajib bagi sukatan orang Islam ni mempelajari sejarah hidup Rasulullah daripada awal sampai habis. Dalam sukatan kena masukkan. Kita ada dalam sukatan kita, cikgu, sejarah kita. Kementerian ada, tapi ringkas sangat, dia ambil ringkas. Tapi sebaik-baiknya ada setiap tahap tu. Cuma kita memperkuatkannya dengan sirah Rasulullah ni dalam sekolah agama.
Ulama yakin bahawa sukatan pelajaran nasional ataupun kementerian kita tak cukup. Jadi kita tambah dengan sekolah agama supaya mantap anak-anak ni dengan sirah Rasulullah. Tapi kalau boleh, apa salahnya sirah umara ataupun pemimpin-pemimpin dunia tu dimasukkan sirah Rasulullah itu sepenuhnya, ya. Sebab itu satu kewajipan yang wajib ke atas kita mengenali. Kalau tak kenal, sebab tu kalau generasi muda, kalau tuan-tuan tanya tentang agama contohnya, tanyalah dekat dia, senaraikan 20 orang artis di Malaysia 5 minit ya dia tulis penuh satu muka surat tu nama artis, kan? Kalau dia suruh tulis senaraikan nama ulama di Malaysia, jenuh dia nak fikir tak siapa ulama di kampung dia pun dia tak kenal siapa ulama. Ulama tu apa dia? Ulama tu apa dia? Ulama itu ialah pewaris Nabi. Ustaz dia ajak pewaris Nabi itu apa? Siapa Nabi? Nabi itu siapa? Dia pun tak kenal Nabi. Jadi itulah yang kita rasa berat. Kita rasa berat. Kadang-kadang benda-benda ni nampak macam remeh-temeh, tapi bila kita fikir kesannya itu kan, sampai akhir hayat generasi itu habis tak mengenali Rasulullah, Nabi yang menjadi contoh mereka. Jadi macam mana dia nak kasih? Jadi kita kena mempelajari sirah. Kalau tak sempat belajar, kita kena beli buku sirah. Baik buku sirah beli tapi tak pernah baca. Itu buat koleksi dalam almari kita. Teman beli jugalah, tapi bila ada benda-benda yang berkaitan dengan nak tengok contoh akhlak, kita rujuklah tempat tu kan. Tapi secara umum kita dah pernah baca sirahnya daripada awal kehidupan dia, lahir, anak-anak cucu-cucunya, apa yang dibuat daripadanya. Sebab kita nak mencontohinya, kita kena tahu sirah. Risau kalau kita buat temu duga, kita yang tua-tua ni pun banyak lagi tak kenal Rasulullah, ya. Mencontohi akhlaknya, anak-anak muda mencontohi akhlak artis mereka, idola mereka, dari segi pakaian, dari segi pertuturan. Tengoklah anak-anak tuan-tuan, segi pakaian, segi rambut, semua mencontohi orang yang bukan daripada idola Rasulullah SAW, daripada artis. Yang tu yang jadi kita, sebab mereka tak kenal, mereka tak didedahkan di pengajarannya asas tentang Rasulullah. Dan adab lagi lah, serta berpegang teguh dengan sunnahnya, sama ada ucapan ataupun perbuatan, sentiasa mengambil manfaat dan pengajaran daripada kehidupan, serta berusaha memberi sokongan dalam penyebaran sunnah di tengah-tengah masyarakat. Penyebaran sunnah ini ialah amalan-amalan yang Rasulullah buat, kita hidupkan, kita galakkan, kita meriahkan, ya, amalan-amalan sunnah. Bukan sahaja dari segi fizikal, akhlak saja. Amalan sunnah setiap kehidupan kita, bermula daripada kita bangun daripada tidur, membaca doa, makan, berjalan, kemudian kehidupan, muamalah kita, semua mesti kita rujuk kepada Rasulullah SAW, apa yang perlu kita buat, dan membantu orang yang melakukan sunnah tersebut di tengah masyarakat, turut serta membantah berbagai tuduhan. Ni kita kalau ada orang tuduh tentang Nabi kita ni, kita kena bantah. Orang pelekeh Nabi kita, idola kita, kita kena pertahankan, berhujah dengan dia, jangan sokong dia. Yang dilemparkan oleh musuh dan penentang perintah Rasulullah. Kita tahu zaman Rasulullah tu, Rasulullah macam-macam dituduh. Kalau yang dicatatkan dalam Al-Quran, ahli sihir, innahu sahirun, dia adalah seorang ahli sihir. Habaq kat masyarakat, dia ni ahli sihir, dia boleh pukau manusia supaya
minat kat dia dan sebagainya. Tak berjaya juga kan, tak berjaya. Akhirnya dia kata Nabi Muhammad ni majnun. Wa innahu majnun. Nabi Muhammad ni gila. Padahal orang cakap tu lebih gila daripada yang dituduh. Kita silap jangan senang-senang nak tuduh orang gila kuasa, gila seks. Ada juga satu kumpulan dari manusia ni mengatakan Nabi Muhammad gila seks. Kan ada satu pertubuhan apa nama tah, Sister in Islam. Mangkali Nabi Muhammad kita ni dia kata beristeri sampai berapa orang, 9 orang, gila seks Islam. Kita tengok hari ni di Indonesia tu bukan sekat 9, berpuluh-puluh. Malah masuk video, tengok dalam video senarai apa Pak Kiai di Indonesia. Tapi Pak Kiai ni bukan mestinya dia tu agama dia tu betul dia kan. Dia kahwin 10, kahwin 7, kahwin 40 pun ada. Nama dia Kiai tapi ajarannya sesat. Ajarannya sesat. Indonesia di antara tempat penyebaran ajaran-ajaran, aliran-aliran yang tidak menepati syariat sunnah Rasulullah ni banyak, terlalu banyak. Sebab masyarakat dia luas. Banyak di antara negara-negara yang penduduknya padat Indonesia lah selain daripada India dan Mesir, negara Arab. Baik, orang lempar tuduhan kepada Rasulullah, kepada Allah, dia tak berani lah kot, Allah tak adil. Tapi dalam tak berani pun kadang-kadang berlaku juga secara tidak langsung. Tapi dengan pemimpin, dengan Rasulullah, dengan para sahabat, banyak orang suka mentohmah ataupun mencerca para sahabat. Padahal dia tu generasi apa kita pun tak tahu kan. Dia rasa dia lebih hebat daripada para sahabat. Sedangkan Rasulullah menyebut khairun nas qarni summa ba'di wa summa qarni ba'di. Maknanya sebaik-baik manusia ini ialah umat di zaman aku. Maknanya para sahabat. Selepas itu ialah kurun yang sebelumnya, para tabi'in, tabi'in, dan berikutnya. Yang berikutnya ialah para ulama, para alim ulama. Setiap zaman ada alim ulama yang mewarisi Rasulullah. Mereka lah manusia yang terbaik, yang perlu kita ikut, yang perlu kita contohi. Jadi kalau kita hanya mengaku kita beriman, mengaku kita Islam, tetapi kita tidak ambil berat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita khawatir bahawa keimanan kita ini terjejas. Sekurang-kurangnya orang yang tidak yakin dengan Rasulullah ini, dia akan menjadi munafik. Munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sebahagian manusia ini adanya hanya mengaku mereka beriman dengan Allah, tetapi sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ini sebenarnya ialah orang-orang yang menipu Allah, tetapi sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusihim, sebenarnya mereka menipu adalah diri mereka sendiri. La ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqun, ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpahan-sumpahan mereka sebagai pendinding untuk menyekat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang munafik ni suka bersumpah-sumpah, kan? Suka bersumpah. Sebab tu sumpah-sumpah ni jangan main-main, tuan-tuan. Sikit nak sumpah, sikit nak angkat Quran apa sebagainya. Sebab dia ada ciri-ciri kemunafikan di situ. Nak bertahan dengan sumpah, kalau tuan-tuan baca surah Munafiqun, tuan-tuan akan lihat ciri-ciri orang munafik di situ. Orang munafik ni orang Islam, tetapi mereka ini adalah fi darjal asfali minal jannah, iaitu di dalam fi darjal asfali minan nar. Auzubillahi minasyaitan. Ialah neraka yang paling bawah di kalangan neraka, diletakkan, diseksa. Maksudnya diseksa dulu. Orang Islam ni
Yang munafik ni diseksa dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpadan dengan apa yang dilakukan, kemaksiatan, kejahatan, dosa yang mereka lakukan, kemudian barulah dia boleh diterima sebagai Islam. Ni orang munafik, orang munafik. Yang kita minta lindung daripada golongan yang berpura-pura dalam agama, yang hanya mengaku di mulut tetapi mereka tidak sebenarnya beriman dan beri ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan. Kalau kita dapat jaga ini tuan-tuan, insya-Allah kita dapat melihara iman kita. Kita dapat melihara keyakinan kita khususnya kepada Rasulullah SAW yang menjadi idola dan menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita, dan secara tak langsung kita akan dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menguatkan keyakinan akidah kita, dan Allah akan mengasihi kita seperti mana ayat yang saya baca sebentar tadi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, hendaklah kita ikut Rasulullah. Ni itu adalah aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih kepada kamu, kasih kepada kamu. Jadi marilah sama-sama kita menyatakan cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah dengan melakukan tuntutannya dan meninggalkan larangannya segala bentuk. Malah meninggalkan perkara-perkara yang samar, yang tak pasti dalam kehidupan kita adalah sebahagian daripada menjaga keyakinan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat cukuplah esok kita sambung lagi satu lagi dalam nasihat yang penting dalam hadis ini, ialah berkaitan nasihat untuk para pemimpin. Para pemimpin dalam hadis yang pendek ini kata lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin. Pemimpin ni juga orang yang diamanahkan oleh Allah, tetapi dia perlu ada benda-benda yang dia jaga, dan kalau dia tak betul, kita boleh memberi pandangan melalui jalan-jalan yang dibenarkan dalam agama, insya-Allah. Agak panjang juga tajuk nasihat untuk pemimpin ini. Kita sambung sekali lagi. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang disampaikan menjadi peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk menambahkan keyakinan, keimanan, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya, sebagai khaliq, makhluk yang tunduk kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma khtim lana bis sa'adati ajalana wa haqq bi ziyadati amalana waqrin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala zunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fid dinina ijtihadana wa alaika tawakkalna wa i'timadina. Allahumma sabbit ala nahjatil istiqamah wa a'izna minad dunya min mujibatin nadamah yaumal akhirah wa khaffif anna siqalil awzar warzuqna 'aishatal abrar wakfina wasrif anna syarral ashrar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya alim ya Allah ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.